2015. Okey, kita mulakan dengan soalan A dahulu. A dahulu. Maksudnya kita kena cari image bagi titik Q. Di bawah penjelmaan apa? Kita kena buat langkah kerja dia dahulu. Iaitu kita letak objek Q. Di bawah penjelmaan RT. Maksudnya kalau RT, T kena transform dahulu untuk mendapat image Q yang pertama, barulah kita transform R untuk mendapat image Q yang terakhir. Okey. Jadi kita laksanakan T dahulu iaitu translasi 2, 3. Okey. Jadi kita cari image Q dahulu. Objek Q. Okey, kita cari objek Q dahulu. Okey, koordinat dia adalah 0, 3. Kemudian kita laksanakan translasi. Translasi bermaksud pergerakan dia kalau positif 2 maksudnya 2 langkah ke depan. Okey, 2 langkah ke depan. Kalau positif 3 bermaksud ke atas 3 langkah. Jadi di situlah image Q yang pertama iaitu 2, 6 koordinatnya. Jadi sekarang kita transform R pula untuk mendapat image Q yang terakhir. Di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat. Oh, dekat mana? Oh tu. Okey. Maksudnya image Q yang pertama ni kita kena putar. 90 darjah. Okey, pada pusat O ni tadi. Okey. Paling senang kita gariskan saja. Ingat, okey, image Q yang bergerak. Image Q yang pertama yang bergerak. 90 darjah. Okey, kita dah dapat tentukan dekat mana image Q yang terakhir tadi. Jadi, koordinat dia negatif 6, 2. Okey. Betul ke 90 darjah? Sebab itulah kegunaan protektor ni. Ingat, dekat Q, image Q yang pertama letaklah kosong. Dekat image Q yang terakhir pastikan dia berada pada garis 90 darjah. Untuk tentukan bahawa okey, dekat mana sebenar-benarnya image itu, kita gunalah pembaris. Ingat, jarak dia, okey, asalan ataupun pusat tadi kepada image Q yang pertama sama juga dengan jarak, okey, pusat dia ke image Q dia. Dia mesti sama. Okey, sama jarak. Okey, sekarang kita buat nombor 2 pula. Okey, di bawah penyemaan TR. Maksudnya R kena jalan dahulu. Okey, untuk mendapat image Q yang pertama, barulah kita buat T. Untuk mendapat image Q yang terakhir, itu final image. Okey, kita buat R dahulu. R ialah satu putaran 90 darjah arah lawan jam. Baru kita buat translasi 2, 3. Okey, jadi kita buat R dahulu iaitu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat O tadi. Jadi kita tengok Q tadi, ingat kita kena pasti mana arah jam, lawan jam dan pusat dia. Okey, jadi kita gariskan objek Q kepada pusat putaran. Okey. Dah putarkan, kita dah nampak bahawa image Q yang pertama dekat sini. Jadi koordinat dia adalah, ingat baca X dahulu iaitu negatif 3. Okey, seterusnya kita laksanakan T. Apa dia T? T ialah transaksi 2, 3. Maksudnya image Q yang pertama ni kita kena gerakkan 2 langkah ke depan. Kemudian 3 langkah ke atas. Dapatlah image Q yang terakhir atau final image. Jadi koordinat dia, ingat baca X dahulu iaitu negatif 1 kemudian baru Y. Itu negatif 1, 3. Okey, seterusnya kita buat B. Yang mana F, J, P, H, G. Kita kena label. Ialah image bagi A, B, C, D. Mana satu F, G, P, H, G ni? Ni. Kita label. Jadi image. Mesti label. Supaya anda tahu mana image, mana objek. Kemudian A, B, C, D, E. Dia adalah objek. Mesti label. Di bawah penjelmaan VU. Maksudnya, okey, macam mana objek boleh jadi image macam tu? Dia buat U dahulu. Transform U dahulu. Barulah V. Okey. Jadi, kita buat langkah kerja dia. F, J, P, H, G. Okey, image. Objek yang asalan tadi ialah A, B, C, D, E. Sebelum tu kita boleh nampak ada satu lagi ni. Gambar rajah dekat situ. Okey. Iaitu F, K, L, M, N.
FKLM adalah imej sebelum menjadi imej yang terakhir. Jadi kita kena pasti dahulu apakah U, apakah V. Kita lihat di sini macam mana ABCD E boleh jadi FKLM. Okey, kita boleh nampak dia macam imej cermin. Maksudnya adakah translasi pantulan putaran atau pembesaran? Kalau imej cermin maksud pantulan lah. Cari pula garis pantulan dia. Garis pantulan dia sangat senang dah boleh nampak kat situ iaitu paksi Y ataupun X sama dengan kosong. Okey, sekarang macam mana FKLMN boleh jadi FJPHG? Okey. Di bawah penjelmaan V ataupun transformasi V. Okey. Adakah translasi, putaran, pantulan atau pembesaran? Okay, boleh nampak dia tak bentuk isometri lagi. Maksudnya dia mengalami pembesaran. Kalau pembesaran, kena kenal pasti apakah nilai, berapa kali dia membesar. Okay, the scale factor dia. Kali membesar. Senang cerita, kita lihat objek. Ini image kan? Image. Kita kira dia punya petak dia. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya image dia ada 6 petak. Objek asalan tadi berapa? 2. Macam mana 2 boleh jadi 6? Kita tentukan. Berapa kali dia membesar? Daripada 2 dia jadi 6. Maksudnya dia membesar 3 kali ganda. Macam mana dapat 3 tadi? 6 per 2 sama dengan 3. Seterusnya, kita cari pula pusat pembesaran. Pusat pembesaran ni sangat senang. Kita cari yang objek yang asal tadi. Kemudian kita gariskan. Okey. Contohnya macam ni. L dia membesar jadi H. Kemudian K membesar jadi G. N membesar jadi J. Kemudian kita panjangkan garis tersebut. Panjangkan. Kita boleh nampak ada titik persilangan dekat situ. Saya tandakan X. Jadi itulah pusat pembesaran dia. Pusat pembesaran dia bila kita baca koordinat adalah pada F. Pada F. Kalau dia ada huruf, kita letak huruf. Kalau tak ada huruf, baru kita letak koordinat. Okey. Jadi, kita boleh nampak dekat situ, kita dah dapat 5 markah. Jadi, lengkaplah. Baru berapa markah? Baru 10 markah. Okay, sekarang kita lihat soalan ni pula. Okey. Soalan terakhir itu. ABCD mewakili satu kawasan punya luas 24 meter persegi. Okey, kena ingat tadi sentiasa label. Okey, ini ABCD 24. Sini pun 24 juga. Kawasan berlori. Jadi, maksudnya, okey, objek tu ialah 24. Di luas imej kita tak tahu, tapi kita tahu dia dah membesar 3 kali ganda tadi kan. Luas objek pun diberi. Jadi, luas imej dia adalah 216. Okey, sekarang, kawasan berlori dengan luas objek tu adalah sama dengan luas imej. Jadi, luas imej adalah 216. Okey, seterusnya. Kita tolaklah. Okey. Luas imej tolak luas objek 24. Dapatlah kawasan berlori iaitu 162 meter persegi. Dapatlah 3 markah yang terakhir.